Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat petang saya ucapkan kepada semua. Kali ini kita bertemu kembali dalam channel saya Suhaimi Noh, di mana saya sebelum ni ada memberitahu bahawa saya akan share dengan you all mengenai tajuk How to be a Trainer. Okay? So dalam siri yang kedua ni, tajuk yang ingin saya tampilkan berkenaan dengan How to be a Trainer ni, di mana ciri-ciri seorang trainer. Dia ada 10 di situ. Saya akan sharekan bahagian pertama dahulu, iaitu 5 ciri yang pertama. Pertama, sebagai ciri seorang trainer, apa yang penting? Nombor 1, kita kena fahami subjek ataupun tajuk yang kita nak sampaikan tu dengan baik. Ini merupakan perkara yang wajib sebagai seorang trainer. Apa yang you nak ajar kepada sesiapa, sebagai seorang penceramah ke, tenaga pengajar ke, mesti faham dengan betul apa yang tajuk yang anda ingin sampaikan. Iaitu sama ada daripada pembelajaran anda, ilmu pengetahuan anda, daripada kelayakan anda, ataupun daripada research anda sendiri. Tapi yang lagi penting, di mana ia elok lagi juga kalau kita selitkan daripada segi pengalaman kerja anda dan juga pengalaman hidup anda. Itu lebih baik, sebab dia akan memberi lagi lebih impact. Jadi kalau kita sampaikan lagi memberi kesan. Itu yang pertama, ciri. Yang kedua, penyampaian yang perlu anda sampaikan kepada para peserta perlulah jelas. Poin nombor 2, penyampaian yang jelas, di mana apa yang anda ingin sampaikan tu mudah difahami, tak ada berkias-kias, tak ada bunga-bunga, orang kata. Dia straight to the point. Ini yang paling penting. Gunakan bahasa yang simple, dan juga tidak mengelirukan para peserta anda. Lagi satu, di dalam penyampaian yang jelas, anda kalau boleh tidak menggunakan sebarang logat sesuatu negeri. Macam kita nak cakap logat Negeri Sembilan ke, logat utara ke, logat pantai timur ke, benda tu tak digalakkan. Memang tak boleh. Sebagai ciri-ciri seorang trainer, iaitu kita tak mau nanti ada yang tersinggung hati kalau kita silap sebut. Jadi gunakan bahasa yang standard, iaitu bahasa Malaysia, atau orang kata yang dulu bahasa baku. Itu lagi jelas lah penyampaian kita. So, nombor 3 sebagai ciri seorang trainer yang perlu ada dalam seseorang trainer pengajar, iaitu dalam bahasa Inggeris ni dinamakan attentive listening skill ataupun skill kemahiran mendengar. Apa yang dikatakan tentang attentive skill listening ni? Di mana apabila kita berceramah ataupun kita bertemu dengan orang, ada kalanya kita perlu mendengar dahulu apa yang ingin disampaikan. Bukan sekadar mendengar masuk kanan keluar kiri, no. Yang penting kita kena mendengar dengan memberi tumpuan ataupun fokus kepada apa yang disampaikan oleh para peserta ataupun hadirin. Ini penting. Begitu juga kalau anda sebagai trainer, anda nak sampaikan apa yang ingin sampaikan, tajuk pada hari tersebut atau pada sesi tersebut kepada peserta, anda mahu mereka mendengar. Jadi pastikan para peserta juga kena dengan teliti. Begitu juga dengan trainer. Kita juga kena ada ciri attentive listening skill ni. Kemahiran. Skill ataupun kemahiran mendengar. Itu penting. Tak ramai orang boleh dapat kemahiran mendengar. Sebab kita lebih banyak nak bercakap daripada mendengar. Okay? Itu tak boleh. So, ciri-ciri yang seterusnya, ciri yang keempat sebagai seorang trainer, kita harus mempunyai sifat sabar. Ini perlu sebagai seorang trainer. Di mana tahap kesabaran tu kadang-kadang perlu kita letakkan di tahap yang tertinggi. Kita tak boleh mudah melenting, melatah balik ataupun marah dan sebagainya lah kepada peserta, especially kepada para hadirin, para pendengar semua, especially tak boleh. You kena ada sifat kesabaran yang tinggi, sebab kadang-kadang kita tak tahu macam-macam perkara boleh terjadi semasa kita mengendalikan satu latihan atau kursus. Ini perlu sebab tak semua peserta ataupun para hadirin diorang mampu nak ikut kita dalam rentak kita dalam latihan atau kursus. Kadang-kadang diorang nak ikut cara diorang. So di situ kita punya tolak ansur kesabaran kita perlu ada. Itu ciri yang keempat. Dan seterusnya ciri yang kelima sebagai nak menjadi seorang trainer ni, anda perlu mempunyai daya kreativiti yang tinggi, iaitu kreatif. Di mana dalam mengendalikan semua bentuk latihan ataupun kursus, anda mesti ada kreativiti. Di mana bab kata orang tu, kita tak boleh gunakan satu kaedah pembelajaran saja. Seperti bab kata orang tu, kadang sebelum ni kita just follow pakai PowerPoint slide, itu saja tak boleh.
Ya. Kita mesti ada selang-seli dengan maybe kita masukkan sedikit role play, senario kes-kes yang berlaku yang bersangkut paut dengan modul yang disampaikan. Kita ada inject sedikit video presentation yang berkait dengan apa isu yang sedang diperbincangkan atau tajuk diperbincangkan dalam kursus tersebut. Ya. Anda juga boleh mengadakan quiz untuk kepada para peserta. Itu untuk menguji sama ada mereka faham, ya, ataupun brainstorm ataupun games. Kebanyakan sekarang sesi latihan game. So ciri-ciri dalam trainer ni kita perlu kreatif dari situ, daripada penyampaian tu, kaedah yang nak kita sampaikan. Bukan hanya tertakluk kepada PowerPoint slide ataupun nota saja. Itu saya rasa dah ke belakang sikit. So kita ada banyak masuk interaktif media ataupun pembabitan individu peserta dalam kursus. Okay? Jadi untuk setakat ni 5 ciri yang pertama ni adalah penting untuk memulakan sebagai seorang trainer. Ini merupakan bahagian satu. Siri kedua, ciri-ciri seorang trainer. Saya akan sambung lagi dalam video yang ketiga nanti untuk 5 lagi ciri-ciri sebagai seorang trainer. Dengan demikian, saya ucapkan selamat maju jaya. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.